Saya baca kisah semalam seorang ibu. Macam kita, manusia biasa, bukan luar biasa, bukan Power Rangers. 10 orang anak dia semua hafiz Quran. Tak apa ibu-ibu kalau anak kita tak ada hafaz Quran. Jangan pula kita kata, oh ni cerita ibu hebat ni hafaz Quran. Jangan kita ambil perbezaan. Kita ambil yang boleh kita buat bersamaan. Ibu Indonesia, 10 orang semua hafaz Quran. Yang pertama yang dia buat, macam mana nak dekat dengan Al-Quran kan? Pertama, dia ubah suasana rumah dia menjadi bi'ah Al-Quran. Yang pertama yang dia buat, TV memang dia buang. Sanggup buat tak? Sanggup? Wan-wan, ibu-ibu sekalian, tak ada TV, tak tengok drama, sanggup? Okey. Mungkin mula dengan 2 waktu yang wajib dengan Al-Quran, yang dia kata disiplin wajib daripada anak dia kecil sampai 10 orang semua hafizah, subhanallah. Kita kalau anak 10 orang dapat seorang pun subhanallah. Nama hafizah. Jadi dia kata waktu yang wajib 2. Dan kita tahu 2 waktu ni sangat barakah. Walaupun pendek, barakah dia luar biasa. Lepas maghrib sampai isyak, lepas subuh sampai syuruk. 2 waktu ni memang diisyak adalah waktu Al-Quran. Dan anak dia automatik memang akan berada di tempat sekian-sekian dalam rumahnya untuk bersama dengan Al-Quran. Saya mohon maaf lah ibu-ibu, kita kadang dah jadi rutin pukul 8 mesti nak tengok berita. Suami kita tu tak tahulah tengok berita ke tengok pembaca berita. Pembaca berita pun seksi, betul tak? Dan saya perasan sejak kami pun cubalah juga ubah suasana rumah tu. TV, Astro buang, enjoy, tak ada apa semua. Elok je hidup anak-anak. Walaupun tak tengok, akhirnya dia orang jadi kreatif. Dia orang ada je benda yang dia orang buat. Kita dulu buat apa masa kecil-kecil dulu? Main tenten, main lompat ni, lompat getah, betul tak? Tak ada jadi mati kutu nak buat apa tak tahu tak? Otaknya Allah bagi mesti ada sesuatu nak buat. Tapi sebab kita ni malah nak uruskan anak, kadang cucu, kita senang letak dia depan TV. Betul kan? Akhirnya sebahagian besar umur dia habis dengan hiburan saja. Memang betul lah Nabi sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak yang lahir ni dalam fitrah suci bersih. Fa abawahu, ibu bapanya lah. Kalau nenek jaga nenek lah, akan ubah anak ni hidup dia sebagaimana hidup orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Berhibur macam tu, tak ikut hiburan Islam, yang ni Al-Quran sebagai hiburan kita. Lepas tu ibu-ibu sekalian, perhatikan hadis Nabi. Nabi kata sebuah rumah yang tak masuk rahmat Allah. Bila tak masuk rahmat Allah, baca Quran semuka surat dah ngantuk, 2 muka surat dah ngantuk. Tengok telefon sejam tak ada masalah. Sebab apa? Rahmat, malaikat rahmat tak ada. Ada jin syaitan yang memberatkan kita. 3 benda yang membuatkan rumah kita hilang roh Al-Quran. Yang pertama, adanya gambar-gambar ataupun patung-patung. InsyaAllah kita patung ni kurang lah. Tapi masalah gambar orang kita, walaupun benda ni khilaf, ada ulama' kata tak ada masalah letak gambar kita kumpul, gambar kahwin, gantung-gantung tu. Saya nak sebut benda ni memang sensitif sikit. Tapi ada ulama' dia ambil pendapat yang lebih tenang. Sebab kita ni ambil satu hadis Nabi sebut, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu kena buang apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tak ragu. Sekarang ragu-ragu, duk tanya je selalu. Dia tak nak turunkan gambar tu, sebenarnya boleh tak? Boleh tak? Asal jumpa ustaz tanya soalan. Kan senang, kita cabut je terus. Malaikat rahmat jadi tak masuk. Bukan kata tak boleh, nak sangat letak di tempat rendah sikit, jangan gantung tinggi. Kita bimbang dalam rumah kita bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan diri sendiri, membesarkan anak-anak. Anak-anak ni konvo seorang-seorang ni, ini kenangan kita ni. Akhirnya rumah kita membesarkan makhluk, bukan Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ubah suasana rumah, banyakkan gantung ayat-ayat Al-Quran. Saya nak sebut pasal gantung ayat Quran. Kalau kita gantung sebab perhiasan, memang jadi perhiasan. Kita beli mahal-mahal, harga 1,500, 200, cantik kita kata ayat Al-Quran, tak apalah 1,000 berbaloi. Tapi sebab niat beli dulu kerana perhiasan, memang jadi perhiasan. Tak ada kita tengok ayat tu lalu terfikir nak baca Quran, tak. Kan 3-4 perkara mata bila melihat terus dapat pahala. Tak buat, mata je, tengok je. Pertama melihat Al-Quran ataupun ayat Al-Quran. Kedua melihat wajah ibu bapa. Yang ketiga melihat Kaabah. Yang keempat melihat apa? Laut. Tengok je dapat pahala. Kalau siapa pergi rumah saya ada gantung ayat Al-Quran, bukan saya nak kata saya bagus, tak. Tapi saya nak bagi tahu saya berusaha sebab nak ubah suasana rumah tu jadi roh Al-Quran. Saya order melalui internet, saya tak ada jual, saya bagi tahu option ni, saya bagi cadangan pada ibu-ibu sekalian. Kalau kita pergi masjid kan dia ada buat besar tu. Jadi imam tengok besar, baca sejadah, baca surah Al-Mulk, betul tak?
Benda tu boleh tak kita letak kat rumah kita? Boleh. Cari, ada jual. Jadi bila tempat semayang tu memang gantung surah Al-Mulk, tak nak baca Al-Mulk, nak baca Yasin, gantung Yasin. Masa tengah semayang kita boleh baca. Sebab niat beli tu untuk dibaca, akhirnya baca. Niat untuk perhiasan, akhirnya jadi perhiasan. Para ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, bagaimana nak hidupkan? Selalu dapat ni 20 saat. Jenuh 20 saat tu. Baiklah, yang ketiga, yang terakhir, letak Al-Quran di tempat yang mudah kita capai. Lepas semayang, saya nak tanya, kalau kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Al-Quran jauh atas rak, agak-agak on the way tu boleh jadi tak melencong tempat lain? Boleh jadi. Al-Quran di atas rak, lepas semayang, kita nak pergi ambil Al-Quran, on the way nampak telefon, singgah tak tengok telefon? Kemungkinan besar singgah. Ataupun lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, tepi kita Al-Quran, telefon, agak-agak ambil Quran dulu ke telefon dulu? Telefon juga. Sebab itu kaedah yang ketiga, ibu-ibu sekalian, lepas semayang, waktu afdal kita baca Quran, sebab kita baru lepas solat, baru bercakap dengan Allah, kita letak Al-Quran di sebelah telefon tu, off ke, silent ke, letak jauh-jauh. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus ambil Quran, bacalah setengah muka surat. Sebab kalau tak buat begitu, kadang melencong pergi ke dapur minum air sikit lah sebelum baca. Dah minum air, keluarkan ayam lah, rendam ayam. Lama-lama dia buka kais mayang, tak jadi baca Quran. Letak Al-Quran di tempat yang mudah dicapai, ubah suasana rumah yang diberkati oleh Allah. Pilih 2 masa ini adalah masa kita dengan Al-Quran. Satu hari kita ada 1440 minit. Takkan kita hanya luangkan 10 minit untuk Al-Quran. Sedangkan Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafaat kepada pembaca.